Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Makrifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ilmunya bermanfaat kepada orang lain juga. Dan jangan lupa tulis qabiltu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu hakikat makrifat atau ilmu sufi atau ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu ihsan atau ilmu martabat 7 atau ilmu sir atau ilmu rahsia. Perlu diketahui bahawa ilmu hakikat makrifat membicarakan ilmu di dalam diri kita, iaitu ilmu batin, iaitu ilmu di dalam diri kita. Manakala ilmu syariat membicarakan ilmu di luar diri kita. Perlu ada perbezaan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Wajib kita mempercayai hal-hal ghaib kerana ilmu hakikat makrifat adalah merujuk kepada hal-hal ghaib di dalam diri kita. Sebelum itu sahabat sekalian perlu ketahui bahawa ilmu hakikat makrifat atau ilmu tasawuf mukasyafah tidak sama dengan ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu hukum hakam, manakala ilmu tauhid usuluddin ialah ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak syirik. Manakala ilmu hakikat makrifat atau ilmu sufi ini ialah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sahabat sekalian, membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Perlu diingat itu. Sebelum sahabat sekalian mendengar ceramah pada hari ini, perlu ketahui bahawa apa hari raya sebenarnya? Kenapa Nabi Muhammad SAW mewajibkan semua dan mensyariatkan semua menyambut hari raya Aidilfitri? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua umat Islam menyambut hari raya Aidilfitri? Pasti ada hakikat di sebaliknya. Dan kenapa perlu bergembira pada hari raya Aidilfitri tersebut? Pada hakikatnya ialah Aidilfitri, iaitu fitri, iaitu bermaksud fitrah. Dan ia berlaku pada bulan Syawal. Apa maksud Syawal? Syawal bermaksud meningkat, iaitu peningkatan, merujuk kepada peningkatan amalan kita. Itulah maksud Syawal. Maka Aidilfitri ini iaitu berasal daripada perkataan fitrah, iaitu fitrah kita, asal usul kita, iaitu perlu kembali kepada fitrah kita yang asal, iaitu mengenal Allah. Fitri bermaksud fitrah atau asal usul kejadian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah An-Naziat berkata, serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu? Surah An-Naziat ayat 19. Dan mahukah aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut? Ini adalah nas bagi kita supaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah ialah kembali kepada tempat asal usul kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu berasal daripada Allah, perlu kembali kepada Allah. Apabila seseorang itu mati, maka kita sebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ramai pada hari ini tidak tahu maksud hakikat sebenar maksud ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tersebut. Kamu berasal daripada Allah, kembali kepada Allah. Apa maksudnya tersebut? Iaitu kembali kepada fitrah asal usul kita. Dan bagaimana yang dikatakan kembali pada asal usul kita? Kita pada asalnya kosong. Tuan-tuan, pada asalnya alam ini kosong. Makhluk tidak ada lagi. Pada ketika itu
hanya Tuhan semata-mata zat sahaja, iaitu dipanggil zatul mutlaq, iaitu zat semata-mata zat sahaja yang ada pada waktu itu, dan dia sudah pun wujud dan dia sudah pun ada sebelum terciptanya zaman dan sebelum terciptanya masa. Maka zat Allah itu sudah pun ada. Maka zat Tuhan itu ingin menunjukkan keesaannya. Tuhan nak tunjuk keesaannya bahawa dia hanya ada satu saja Tuhan. Maka dia nak tunjuk kepada keesaannya. Dia nak tunjuk pada siapa? Mesti kena ada hamba. Maka Tuhan cipta satu hamba, iaitu Nur Muhammad. Dia letak titik satu, cipta satu titik, Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 500,000 tahun lamanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kehambaan Nur Muhammad tersebut, Allah Ta'ala melihat kehambaan Nur Muhammad yang sangat agung tersebut, maka Tuhan tunjukkan zatnya kepada Nur Muhammad tersebut. Maka Nur Muhammad itu berasa takut dan menangis. Maka terjadilah takdir air mata Nur Muhammad tersebut. Maka dengan air mata Nur Muhammad tersebut terjadilah takdir Sayyidina Abu Bakar, takdir Sayyidina Umar, takdir Sayyidina Uthman dan takdir Sayyidina Ali. Pada ketika itu Khulafa' ar-Rasyidin pada masa itu belum ada lagi, tetapi takdirnya sudah terjadi. Maka Tuhan ingin menciptakan makhluk melalui Nur Muhammad tersebut. Maka Tuhan ingin menciptakan makhluk dengan titik Nur Muhammad tersebut. Maka kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Itu adalah perkataan ilmunya. Hakikatnya Tuhan tidak berhuruf, tidak bersuara. Tetapi nak cakapnya di sini, ilmu Allah itu apa dia kehendak, dia mahu saja terus menjadi. Maka dengan titik Nur Muhammad itu, maka terjadilah syurga, neraka, terjadilah bumi, langit, terjadilah iblis, terjadilah malaikat, terjadilah roh manusia, terjadilah pokok, kayu, kayang, kuman, semua alam ini terjadi. Maka pada waktu itu jasad manusia belum ada lagi. Yang ada hanya roh. Maka roh disimpan di mana? Roh disimpan di alam roh. Masa ketika itu roh kita disimpan di alam roh. Masa roh semua manusia itu satu umur je semua. Roh manusia itu adalah satu umur saja semua. Sama tua aja belaka pada waktu itu di alam roh. Maka di alam roh Tuhan bertanya kepada sekalian roh manusia pada ketika itu, Alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Maka roh semua menjawab, qalu bala syahidna. Maka mereka berkata, sesungguhnya aku meyakini bahawa engkau adalah Tuhanku dan aku telah melihatnya dan aku akan mengenalmu. Kita ada perjanjian dengan Tuhan di alam roh tersebut. Qalu bala syahidna, maknanya syahidna, maknanya aku telah melihat kamu, aku telah mengenal kamu dan aku akan kenal kamu. Apabila di alam roh tersebut, semua roh masa itu berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditakdirkan bahawa Nabi Adam alaihissalam, roh Nabi Adam alaihissalam menjadi roh pertama yang akan masuk ke dalam jasad Adam. Maka Tuhan cipta Nabi Adam alaihissalam dan malaikat pada waktu itu mengambil tanah di bumi, kemudian dinaikkan, dan hanya malaikat Israel sahaja boleh buat naik tanah di langit, iaitu di Arash, tempat kejadian asal usul manusia. Pada waktu itu Nabi Adam dijadikan melalui tanah. Tapi roh Nabi Adam tercipta daripada Nur Muhammad, terus menerus daripada Nur Muhammad. Tapi jasad manusia dicipta daripada tanah. Okey. Daripada tanah itu dicipta daripada 4 unsur, iaitu tanah, air, api dan angin. Itu kejadian jasad. Tanah, air, api dan angin. Bagaimana tanah? Tanah ialah jasad manusia. Air di mana tulang manusia. Air itu tulang, ya. Maka api ialah darah manusia. Angin ialah nafas manusia. Maka terjadilah manusia. Maka ketika itu malaikat nak membuat untuk mencipta lembaga Adam pada waktu itu seperti patung. Maka malaikat cipta patung Nabi Adam itu pada permulaannya susah untuk dibentukkan. Maka
Tuhan suruh malaikat ambil air. Maknanya malaikat ambil air untuk memudahkan untuk melakukan bentuk manusia tersebut. Maka pada ketika itu susah. Apabila dia ambil air, maka terlalu cair pula. Maka setelah lembaga Adam itu terlalu cair, maka malaikat ambil api. Ambil api, Tuhan suruh malaikat ambil api. Lepas itu dibakar jasadnya, dibakar lembaga Adam itu sehinggalah keras tanah tersebut, lembaga Adam tersebut. Maka jadilah lembaga Adam. Pada waktu itu lembaga Adam itu masih belum hidup. Kemudian Tuhan ambil angin untuk menjadikan nafas di dalam badan manusia. Ambil angin, barulah bernafas jasad itu. Patung itu, lembaga itu barulah bernafas, lembaga Adam itu. Kemudian barulah Tuhan tiupkan rohnya, iaitu Tuhan sandarkan, ciptakan roh. Ambil roh tersebut, di alam roh tersebut, roh itu adalah sifat Allah, tajalli sifat-sifat Allah. Maka semua tajalli sifat-sifat Allah. Tuhan ni zat. Maka Tuhan ni zat, dia nak sandarkan sifat-sifatnya adalah kepada Muhammad, iaitu roh, itu Nur Muhammad. Dia sandar kepada segala-gala sifatnya kepada roh. Maka ditiupkan roh ke dalam jasad Adam tersebut. Maka hiduplah Adam tersebut. Maka Adam menyebut Assalamualaikum. Itulah perkataan Nabi Adam AS. Maka sebab itu kita perlu menyebut salam kalau kita pergi ke mana-mana, ya. Okey. Kemudian itu kejadian Adam. Apabila manusia ini berketurunan Adam, terjadi melalui air mani. Air mani itu adalah zat tanah. Air mani itu ialah zat tanah. Apabila zat tanah, terjadinya zat tanah itu apabila persetubuhan ibu dan bapa, persetubuhan Nabi Adam dengan Hawa, maka terjadilah anak-anak pinaknya. Maka turun-temurun sampai sekarang. Macam itu dia ibu bapa kita. Kita terjadi daripada air mani yang hina. Jadi sebab itu kita jangan jadi sombong. Jangan nak ambil takhta Tuhan sebab kita daripada air mani. Air mani yang sangat hina. Maka air mani tersebut, persetubuhan ibu dan bapa tersebut, maka menyebabkan jadinya air mani. Air mani itu ialah zat, panggil zat tanah. Maka zat tanah itu terjadilah 9 bulan. Roh itu ditiupkan. Setelah roh itu ditiupkan di dalam badan, dipanggil alam nasuk. Duduk di alam nasuk itu menjadi embrio di dalam badan. Itu air mani menjadi embrio, menjadi benih. Jadi turun balik kepada alam ijsan. Daripada alam roh turun ke alam nasuk, turun kepada alam ijsan. Alam ijsan itu ialah kita berbentuk. Maksudnya ibu mengandungkan kita. Kita membentuk menjadi jasad manusia. Ibu mengandungkan kita. Pada waktu itu roh kita sudah ada, sudah ditiupkan di dalam jasad tersebut. Maka sebab itulah oleh kerana ada roh nabati itu, maka pertumbuhan badan kita menjadi manusia. Okey, kemudian barulah kita lahir. Kita lahir ke dunia, iaitu dipanggil alam insan. Alam insan, maka kita menangis, menyebut Huwa, Huwa, Huwa. Apa itu Huwa? Huwa ialah Tuhan, iaitu panggilan bagi zat Tuhan. Huwa, 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 iaitu zat Tuhan. Zatul mutlaq, iaitu zat, semata-mata zat. Kita waktu itu telah menyebut Huwa, Huwa, Huwa. Jadi pada waktu itu kita suci lagi. Apabila kita membesar, kita sudah kotor, kita sudah lupa bahawa kita asal usulnya daripada Allah. Perlu kembali kepada Allah setelah kita besar. Apabila kita matang, perlu kembali kepada Allah. Bagaimana mengembali kepada Allah? Kita perlu melalui 3 alam, iaitu alam malakut. Alam malakut ialah alam malaikat, iaitu alam mengenal diri. Mengenal diri, yang pertama ialah rohani, yang kedua ialah rohul kudus, yang ketiga ialah roh latifur rabbani, yang keempat ialah rohul amin. Maka itulah alam malakut. Daripada roh latifur rabbani itu, maka sudah langkah ke alam jabarut. Alam jabarut. Alam jabarut ini maknanya kita sudah melihat kebesaran Allah, tapi kita tidak melihat lagi zat Allah. Kita tidak kenal lagi, tapi kita mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya. Panggil alam jabarut, iaitu roh penghabisan diri, itu roh latifur rabbani itu. Rohul amin itu. Daripada roh amin itu, maka kita penghabisan diri, mengenal diri, maka naiklah mengenal mi'raj, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Tuhan yang Maha Esa.
Kita naik ke zat, kita mengenal zat Allah. Tapi di situ adalah tempat mengenal zat, tempat takhta Tuhan. Kita tak boleh duduk situ. Di sinilah fana'ul fana'. Kita tak boleh duduk di situ kecuali Allah Ta'ala pegang duduk situ, nak macam mana? Maka kita kena turun balik kepada diri jasad kita. Telah mengenal Allah itu, turun balik kepada diri jasad kita. Masuk balik kepada diri jasad kita, maka zat Tuhan itu turun sendiri ke dalam ubun-ubun kita dan berbentuk alif. Maka zat Tuhan itu seperti air yang dituangkan ke dalam gelas cawan. Maka begitulah zat Tuhan masuk ke dalam diri kita dan memenuhi diri kita. Maka itulah fana'ul baqa'. Setelah kita turun daripada mengenal Allah di atas, maka di bawah kita mengenal juga, iaitu fana'ul baqa'. Yang di atas dipanggil fana'ul fana', yang di bawah dipanggil fana'ul baqa', iaitu kekal seperti manusia biasa. Maka Tuhan nak tunjuk bahawa kita ini hamba, maka Tuhan masuk ke dalam badan kita. Ketika di atas itu, kita menjadi Tuhan. Ibarat bukan menjadi Tuhan, kita duduk di takhta Tuhan. Kita tak boleh duduk di atas, kita kena turun balik. Sebab itu tempat Tuhan. Jadi kita kena turun balik, biar kita duduk tempat hamba. Setinggi-tinggi makhluk ialah hamba. Tahap maqam yang paling tinggi ialah hamba. Tiada yang lebih tinggi daripada hamba. Abdika wa rasulikan nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hamba, abdika, hamba. Wa rasulikan, nabi, ummi, yang ummi, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Maknanya hamba adalah tempat yang paling tinggi. Nabi Muhammad adalah kedudukan hamba. Jadi kita tengoklah Nabi Muhammad SAW, contoh yang terbaik mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lari daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad duduk tempat hamba. Nabi Muhammad menjadi hamba. Nabi Muhammad solat untuk menghambakan diri jasadnya. Nabi Muhammad zikir daim, solatul daim, tidak putus-putus dalam hatinya, untuk menghambakan diri batinnya, iaitu rohnya. Dan Nabi Muhammad juga solat, menandakan kehambaan jasadnya. Barulah sempurna menjadi manusia. Kalau tidak antara roh dan jasad, maka tidak sempurna, kerana kita mempunyai jasad dan kita juga mempunyai roh. Dua-dua perlu berjalan. Syariat dan hakikat perlu berjalan. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau baginda adalah orang yang alim syariat, orang yang sempurna syariatnya, dan beliau juga orang yang sempurna hakikatnya, dan beliau juga orang yang sempurna ma'rifatnya. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada maqam Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu turuti jejak Nabi Muhammad SAW untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah naik turun balik, sebab Nabi Muhammad dia naik Mi'raj, dia turun balik Mi'raj tersebut. Barulah boleh berkira bicara dengan masyarakat. Kalau tidak, orang kata gila. Kalau kita duduk di atas, orang kata gila. Dipanggil fana'ul fana', iaitu wahdatul wujud. Kita turun kepada wahdatul syuhud. Maka turun di bawah itu ialah fana'ul baqa'. Dia fana' tapi dia kekal macam orang ramai, tak nampak gila. Dipanggil wahdatul syuhud. Begitulah sahabat sekalian. Semoga sahabat sekalian faham tentang Aidil Fitri, iaitu kembali pada fitrah. Maka kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bermaksud Aidil Fitri itu. Orang yang bergembira sebenarnya ialah orang yang mematikan nafsunya, 7 nafsu. Nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Maka dia telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah mengenal Allah, dia turun balik kepada diri asalnya, iaitu fana'ul baqa'. Daripada fana'ul fana' turun fana'ul baqa'. Maka disitulah kegembiraan yang sejati. Itulah Hari Raya Aidil Fitri, iaitu kembali kepada fitrah kita sebenarnya. Begitulah sahabat sekalian. Saya mendoakan sahabat sekalian semua dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengenal diri, dapat mematikan nafsu. Kita tidak ada apa-apa kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang memberi petunjuk. Dan Tuhan hanya ingin berjumpa dengan orang yang betul-betul ikhlas kepadanya. Barulah Tuhan akan menunjukkan zatnya kepada kita untuk mengenalnya. Hanya Tuhan yang berkuasa. Kita tidak ada kuasa, tidak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga kita semua kembali kepada fitrah asal usul kita. Itulah hakikat Hari Raya Aidil Fitri. Hakikat kita bergembira sebenarnya. Ini duk bergembira di sana kemari tapi tidak tahu hakikat Hari Raya. Siapa mati pun tidak tahu hakikat Hari Raya. Sebab apa? Sebab belajar syariat saja, tidak belajar ilmu hakikat. Begitulah sahabat sekalian. Semoga
Semoga ianya bermanfaat kepada semua, dan jangan lupa tulis komen tu di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain dan ianya berkat. Dan jangan lupa beramal, solat, berzikir, solawat, istighfar, tahajud. Dan bersuluk jangan lupa ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.